KPM. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan jami'il musyahidin wa khususan litulab wal muallimin wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum min jadid ila barnamij Tariq ila Najah STPM 2020. Al-yawm sanata'allam al-maddah asy-syariah. Hari ini kita nak belajar tentang subjek syariah. Tapi sebelum itu, jom sama-sama kita mengekalkan penjarakan fizikal, kita pakai pelitup muka dan jangan lupa sebelum buat apa-apa, kita pakai cecair pembasmi kuman agar kita tak terkena jangkitan COVID-19. Baik, hari ini topik kita tentang syariah. Tapi sebelum tu, jom kita saksikan profil guru kita. Okey, di studio kita bersama dengan Ustaz Abdul Rashid. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik Ustaz. Hari ini kita dalam subjek syariah. Tapi sebelum tu Ustaz, jom sama-sama kita buka face mask dulu dan kita pakai cecair pembasmi kuman. Baik, tapi jangan kita buang merata-rata. Kita masukkan di dalam bekas yang kita bawa supaya tidak terkena sebaran jangkitan. Maklumlah kat meja kita ni kan macam-macam kuman yang ada. Baik, supaya kita boleh pakai semula face mask kita. Baik Ustaz. Dan seterusnya kita pakai cecair pembasmi kuman. Dipersilakan Ustaz. Okey, terima kasih. Okey, sebelum buat apa-apa kita pakailah. Takutlah kita tak nampak ni kuman ada dekat mana kan. Alright, baik Ustaz. Hari ini kita dalam topik syariah. Ya. Betul Ustaz? Betul. STPM 2020. Kalau tak silap, esok dah exam Ustaz ya? Benar sekali. Ai, suspensnya saya kalau tak saya Ustaz memang tak boleh tidur dah ni. Kalau esok exam kan. Tak sampai 24 jam. Tak sampai 24 jam. Pukul 8 pagi esok. Apa harapan Ustaz untuk peperiksaan pada esok hari Ustaz? Alhamdulillah dengan program Road to Success STPM 2020. Jadi kita yakin akan membantu calon-calon STPM untuk berjaya lah walaupun ada COVID dan sebagainya, tapi itu bukan penghalang untuk mereka mencipta kejayaan insya-Allah. Baik Ustaz, nampak muka Ustaz tenang je. Alhamdulillah. Dan syariah ni sebenarnya apa yang kita belajar di dalamnya Ustaz? Untuk pengetahuan dai, kita ada 3 SEM. Untuk SEM ni fokus kepada ayat ahkam dan hadis ahkam. Dan kita mengambil ayat atau hadis yang ada kaitan dengan syariah ataupun hukum. So di situ pelajar akan belajarlah bagaimana istinbat hukum dan bagaimana dengan ayat tu terjadinya sesuatu hukuman yang kita berpandu padanya. Saya teringat Ustaz punya hashtag sebelum ni Ustaz pernah bagi tahu. Alhamdulillah. Dalam soalan ada jawapan. Ya, betul. Okay. Hebat itu kita tipsnya. punya dai. Masih ingat Betul Ustaz. Okey, baik Ustaz. Tadi itu pandangan Ustaz tentang subjek syariah kita pada hari ini. Kita pun nak dengar juga pandangan murid-murid kita tentang subjek syariah ni. Senang ke tidak? Jom kita saksikan. Didik TV KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Amira binti Arba'in, merupakan sarjana Ikatan Dinam Kolej Islam Sultan Alam Shah. Ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para guru, terutamanya dalam mata pelajaran syariah yang telah bersungguh-sungguh dan bersegah masa mengadakan kelas online dan program seperti Didik TV. Saya amat berterima kasih kepada semua pihak yang bersama-sama menjayakan program Didik TV ini. Oleh itu, besar harapan saya dengan adanya program seperti ini, saya akan lebih bersedia dan bersemangat untuk menghadapi peperiksaan yang akan berlangsung beberapa hari lagi. Sekian, terima kasih. Periksa nak dekat dah kan? Kawan-kawan,
jangan lupa tahu, bila dapat saja kertas peperiksaan, baca soalan itu betul-betul. Perhatikan kata kunci dalam soalan. Yang kedua, ambil pen dan gariskan kata kunci dalam soalan. Ingat, jangan lupa, semoga berjaya. Didik TV KPM. Baik, itu dia pandangan murid-murid tentang subjek syariat. Ustaz, ada tips sikit tak macam mana secara teknikalnya untuk kita berhati-hati sebelum kita jawab peksa tu, Ustaz? Okey, ada beberapa tips apabila dapat sahaja kertas soalan, calon membaca dengan teliti dan ditik ataupun tanda arahan soalan. Jadi untuk syariah ni asasnya ada 3, A, B dan C. Untuk soalan A biasanya arahan tu berbunyi seperti nyatakan, jelas. Dan untuk B pula huraikan. Tapi bila sampai ke tahap C, C itu dah bincangkan. Dia dah lebih luas kan. Lebih arasnya mencabar lebih tinggi. Aras lebih tinggi. Dan don't worry, lepas ni Ustaz akan bagi kita tips lebih banyak lagi selepas ini. Tapi jangan ke mana-mana. Kita nak berehat dulu seketika, Ustaz. Baik, dan kita kembali selepas ini. Kita nak kenalkan murid-murid yang akan bersama dengan kita dalam kelas syariah. Okey, kita rehat seketika. Kembali selepas ini. Road to Success STPM Ishrin. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Road to Success STPM Ishrin. Hari ini kita dalam subjek syariah pecutan. Kita nak pecut ni, Ustaz. Esok kita dah nak jawab exam dah. Baik. Tapi sebelum tu, kita nak mengalu-alukan murid-murid yang akan bersama dengan kita pada hari ini dari SMK Agama Putrajaya. Jom kita saksikan. Murid-murid kita dah bersedia untuk bersama dengan kita dalam kelas. Dah sedia ke belum ni? Okey, dah bersedia dah. Baik, kita nak kenal seorang-seorang daripada murid-murid kita. Kita pergi yang pertama dengan Syafiqah. Boleh kenalkan diri? Syafiqah dia keras lagi. Kita pergi kepada Mardiyah. Mardiyah boleh kenalkan diri sikit? Silakan. Assalamualaikum. Saya Waalaikumsalam. Nadia binti Rahmadi daripada Sekolah Menengah Agama Putrajaya. Okey. Dan seterusnya Aizat. Salam sejahtera. Assalamualaikum. Saya Aizat Azizi bin Muhammad Izzuan, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Putrajaya. Okey. Dan bawah dia? Siapa tu? Afifah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Afifah binti Mat Ali dari Sekolah SMK Putrajaya. Seterusnya, abang kacak kita ni. Siapa dia? Hanan. Silakan Hanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Hanan Syakir bin Hamzah dari SMK Agama Putrajaya. Baik, seterusnya. Buka mikrofon tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amirul Usman daripada Jaya. Dan yang terakhir sekali, dah bergerak ke belum? Syafiqah, silakan. Ya. Salam sejahtera. Saya Nur Syafiqah Syahira dari SMK Agama Putrajaya. Okey, terima kasih kepada murid-murid sekalian. Anda ni dah bersedia ke belum nak jawab exam? Kami dah bersedia. InsyaAllah. Cuba tengok pensel dah asah ke belum ni? Okey, pastinya mereka dah bersedia sebab esok je tinggal untuk mereka menjawab peperiksaan dan menentukan masa depan mereka. Baik Ustaz, hari ini syariah pecutan. Mungkin ada sesuatu yang Ustaz nak bagi kita pecut supaya kita dapat A dalam subjek ni, Ustaz. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Da'i Aiman, para penonton yang dirahmati Allah, anak-anak calon STPM. Seperti mana Abang Da'i Aiman sebut tadi, esok
bukan 24 jam tapi kurang dari 24 jam. Tak boleh Anak-anak tidur kita ni. akan menghadapi peperiksaan yang besar. Ya. Dan batch mereka ini dengan ujian COVID-19 sepatutnya mereka belajar 3 semester, 1 tahun setengah. Tetapi kali ini mereka belajar hampir 2 tahun. Ui, Ya. Jadi kita teruskan kepada program kita pada petang ini. Okey, STPM Syariah. Okey, Da'i Aiman, seperti mana yang Ustaz dah kita bincang bersama, iaitu ada 2 bahagian untuk soalan syariah. Okey. Bahagian A dan juga bahagian B. Jadi markahnya 40 campur 40 jadi 80 markah untuk kedua-dua ni. Dan kita tengok okey, ini untuk bahagian A. Jadi untuk menguasai bahagian A, calon mesti cemerlang ayat Al-Quran. Apa tipsnya yang Da'i Aiman sebut tadi? Pada soalan ada jawapan. Macam mana tu? Kita tengok. Bagus ni, Ustaz. Kita tengok. Ini dia. Untuk pengetahuan para penonton, setiap calon akan mendapat soalan dan ciri soalan tu mesti dinyatakan ayat. Apabila dinyatakan ayat, jadi kalau calon tu memang dah bersedia, dia tengok sahaja ayat, dia dah boleh jawab. Jadi kita akan test guru muda. Okey, ini sebenarnya bukan pelajar ni, guru muda. Naik taraf sebab hampir 2 tahun ambil STPM. Guru muda. Okey, kita tengok apa soalannya. Okey, nyatakan 3 suruhan dan larangan yang terdapat di dalam ayat di atas. Okey, kita tengok. Sebelum tu kita nak minta bersama dengan kita ni sebenarnya ada qari. Suara dia insya-Allah hampir dengan Da'i Aiman. Allahu Akbar. Saya ni qari je, Ustaz. Dan dia ada sebut, dia kata kalau boleh lepas ni nak jadi seperti Da'i Aiman. Okey, dipersilakan anak anda Hanan. Masya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. GM kita, GM Hanan tadi telah membaca ayat 90. Okey. Jadi kita open, kan, kita masuk ke gelanggang kita. Jadi kita persilakan GM untuk menerangkan apa yang intipati ayat 90 ni. Hari ini Da'i Aiman kita sebagai Fesi, mereka akan membantu banyak bercakap. GM saya, ya, guru muda. Wow. Okey, silakan guru muda kita. Okey, apa? Siapa dalam ayat ini? Okey. Saya Syahira. Okey, silakan Syahira. Dalam ayat ini terdapat 3 suruhan dan 3 larangan daripada Allah. Okey, betul. Yang pertama. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsani wa ita'i dzil qurba. Sadaqallahul azim. Dalam ayat ini terdapat 3 Tuhan Allah. Iaitu yang pertama, Innallaha ya'muru bil 'adli. Okey, yang Allah pertama menyuruh bil adli. Allah menyuruh berlaku adil. Okey. Itu yang pertama. Bagus. Yang kedua, ihsani. Wa ihsani. Wal Berbuat ihsan. kebajikan. Okey. Dan seterusnya? Yang ketiga, wa ita'dzil qurba. Masya-Allah. Mengutamakan kaum yang terdekat. Okey, mumtaz. Tamam. Jawapannya tepat, Ustaz? Tepat. Kita bagi 100%. 3 suruhan Allah yang ada pada ayat tersebut. Yang pertama, bil adli, maksudnya Allah memerintahkan kita berlaku adil. Yang kedua, ihsan. Ihsan, kasih sayang. Dan yang ketiga, wa ita'i dzil qurba. Dzil qurba ni maksudnya golongan yang
Dekat. Saudara mara ke Ustaz? Ya, betul. Masya Allah. Okey. Kaum kerabat. Jadi kalau Da'i Aiman kita mesti ada ibu bapa kan, alhamdulillah, ada adik, ada abang kakak, ada saudara mara, itulah kaum kerabat. Jadi mungkin kalangan jiran ataupun orang lain ada yang susah, miskin, tetapi apabila bertembung antara dua tu kita utamakan ahli kaum keluarga, kerabat. kaum kerabat. Okey, kita tengok kembali soalan tadi. Okey, 3 suruhan. Dan seterusnya larangan. Tadi suruhan. Tadi suruhan. Sekarang ni kita nak tengok larangan. Ya, jadi kita persilakan GM kita yang mana nak cerita tentang larangan. Silakan. Saya Huda. Okey, silakan Huda. Okay, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Okey, daripada situ kita dapat lihat ada 3 larangan yang Allah beritahu dalam Quran. Yang pertama adalah wa yanha 'anil fahsya'. Allah melarang pada melakukan perbuatan mungkar, perbuatan keji. Okey, itu yang pertama. Seterusnya yang kedua, wal munkar, iaitu perbuatan munkar. Dan yang ketiga wal bagh, iaitu Okey, tahniah kepada GM Huda. Tepat sekali. Fahsya, munkar, wal bagh. Ni berapa markah dah ni Ustaz? Ini pun bila kalau soalan tu tadi ada 4 markah penuh. Markah penuh Jadi nak ceritanya Da'i sebenarnya tak ada masalah. Mana-mana calon yang menguasai ayat, setiap ayat ni dia faham, apa jua bentuk soalan dia boleh jawab. Jadi kita tengok GM kita begitu bersedia. Okey, tahniah kepada para GM yang bersama dengan Ustaz dan juga dengan Da'i Aiman hari ini. Sebab tu Ustaz kata dalam soalan ada jawapan. Sepatutnya calon tak perlu bimbang sangat. Malam ni boleh tidur lena dengan syarat menguasai ayat dan hadis. Okey, kita tengok seterusnya. Inilah jawapan. Mereka tak tengok jawapan pun tadi mereka dah jawab. Bagus sangat kita punya GM. Tapi dalam jawapan ni dia ada lebih Ustaz. Tak apa ke? Boleh ke? Okey, bagus. Soalan yang sangat cantik. Okey. Arahan soalan dia minta 3. Betul. Boleh ke kita jawab lebih daripada 3? Ya. Boleh. Dia kira spare. Spare. Jadi katalah bersikap adil ni tak berapa tepat, akan ambil poin yang ke-4. Macam tu. Tetapi jangan silap. Untuk arahan umum, contohnya mula-mula slide mula Ustaz tayang tadi, ada 3 soalan, jawab 2, calon mesti jawab 2 sahaja. Tak boleh bantai semua? Tak boleh. Mungkin dia seronok dekat ayat. Senangnya ayat ni. Dah study kebetulan program RTC keluar kan. Penciptaan akhir ni keluar lagi. Esok mana tahu kan. Dia jawab semua Ustaz? Jawab semua bahagian ayat. Sedangkan ayat hanya 2. Kena pilih hadis sahaja. Pula 2. Jadi faham, calon Ustaz? kena clear kat situ. Okey, di sini 3 larangan pun sama. Ada 4 sebenarnya jawapan. Mana-mana jawapan yang ditulis akan diterima. Okey. Jelas. Okey, boleh kita teruskan? Boleh Ustaz. Dani dah faham, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, kelemahan calon. Kita tengok sikit kelemahan. Tidak memberi jawapan berdasarkan ayat yang disoal. Kita ada berapa ayat tadi? Ada ayat 90, ada ayat 91, ada ayat 93. Jadi tengok arahan soalan tu. Kalau dia umum, boleh ambil 3-3. Macam soalan tadi umum. Selepas ni Ustaz akan tunjuk contoh ayat yang khusus. Okey. Tidak dapat mengenalpasti antara suruhan dan larangan. Kenapa dia tak dapat kena pasti? Sebab dia tak faham. Dia tak ingat terjemahan dengan tepat. Jadi GM Ustaz insya-Allah semuanya dah ingat. Confident semua GM? Insya-Allah. Tadi cara terang tadi pun macam ustaz dengan ustazah lah tadi kan. Alhamdulillah. Itu kita panggil GM mereka hari ini. Betul. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, ini soalan B. Jelaskan 3 mesej dalam ayat 92. Okey, bila dapat saja soalan seperti ini, terus bulat. Okey, tandakan.
Dia dah fokus sekarang ni. Soalan bukan umum lagi. Okey. 92. Okey, kita patah balik tengok ayat. Jadi kena cari mana ayat 92. Oh, ini ayatnya. Okey, dipersilakan GM kita. Siapa nak bantu Ustaz? Tolong terangkan mesej ayat 92. Saya, nama saya Mardia. Ya, Nanda Mardia, silakan. Pada ayat 92 ada 3 mesej. Iaitu yang pertama pada ayat wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'daha quwwatin ankatan tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum an takuna ummatun hiya arba min ummah. Iaitu Allah menyuruh supaya manusia menyempurnakan janji. Yang kedua, innama yablukumullahu bih. Iaitu Allah sentiasa menguji hamba-Nya dengan ujian untuk membezakan antara orang yang bertakwa dan orang yang tidak bertakwa. Dan yang ketiga adalah pada ayat wala yubayyinanna lakum yaumal qiyamah, iaitu Allah berkata orang yang baik akan mendapat balasan yang baik dan orang yang buruk akan mendapat balasan yang buruk. Masya Allah, tabarakallah. Sangat sempurna rayaan anda. Maradiyah. Alhamdulillah. Okey, kan mereka tak tengok pun buku atau jawapan, dia sekadar pada soalan. Yang penting dia faham, Ustaz. Dia faham, kena ingat. Jadi antara murid yang ada kekuatan untuk syariah SEM 3, mereka yang menguasai bahasa Arab. Okey. Jadi pelajar yang bagus bahasa Arabnya sangat boleh membantulah untuk cemerlang di SEM 3. Okey. Jadi so tepat sekali jawapannya. Kita tengok apa jawapan yang sebenar. Ya, inilah jawapan yang sebenar. So yang pertama menyempurnakan janji. Yang kedua membezakan, kan? Allah ujian. Bila Allah uji, di situlah baru nampak siapa yang bertakwa. Siapa yang benar-benar kukuh imannya. Yang ketiga menerima balasan. Baik, sama ada dapat baik ataupun buruk. Ya, Okey, alhamdulillah. Okey, tahniah. Kita tengok seterusnya. Okey, ini antara kesilapan dan kelemahan. Tolong semua calon, kan? Dari mana sekolah pun, SMKA, sekolah biasa, sekolah tingkatan 6, pastikan arahan. Teliti. Sebenarnya calon ni kadang-kadang apa yang berlaku, dia rasa soalan ni dah jawab. Ini soalan percubaan kami ni. Ustaz kami punya soalan ni. Okay. Rupanya ustaznya buat soalan 90, arahan 92. Jadi hati-hati. Dalam membaca arahan tu sangat penting. Itu sebab hashtag kita pada soalan ada jawapan. Ya, alhamdulillah. Jadi Ustaz, macam Ustaz sebut ni, kita kena tandakan siap-siap poin-poin utama. Macam dekat sini ayat yang ke-92 Ustaz. Ya, betul. Jadi bila dapat ayat tadi, dia terus tengok pada ayat 92. Kalau pelajar dah ingat terjemahan, di situ dia terus tulis jawapan. 1, 2, 3. Poin-poin dia. Conteng terus. Ya. Dan di kertas jawapan nanti barulah sempurna jawapannya. Baru tak lagi Ustaz. Ya, betul. Tiba-tiba baca 92, yang ditulis kat atas kertas tu 90. Ya. Alamak. Dan satu lagi masa. Sudut masa akan cantik. Setiap soalan maksimum 30 minit sahaja. Jadi bila dia dah susun atau kaedah menjawab, dia akan gunakan masa dengan betul. Ramai pelajar dia menulis sampai ke minit terakhir tapi tak habis. Alamak. Sebab apa? Pembahagian masa tak betul. Bertenang sangat tu Ustaz ya? Ya, jadi diingatkan kepada semua calon, pastikan teknik pembahagian masa tu diberi tumpuan. Okey Ustaz. Alhamdulillah, kita berpindah ke soalan yang kedua ataupun ayat yang kedua. Di sini pun kita ada qari dari Banting. Imam Masjid Banting ni. Alhamdulillah. Dipersilakan Anda Aizat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع
فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. Sadaqallahul Azim. Masya-Allah. Kau tengok bacaan ni macam imam besar dah ni Ustaz. Alhamdulillah. Berkat doa dai Aiman, insya-Allah menjadi kenyataan. Okey, terima kasih kepada anak anda Aizat. Untuk pengetahuan dai, anak anda Aizat ni ketua pelajar tingkatan 6. Oh, Allahu Akbar, Masya Allah. Di sana kita panggil dia Abang Long. Abang Long. Kawan-kawan panggil Abang Long. Abang Long kawasan Ustaz. Ya, Abang Long kawasan. Dia maknanya Abang Long ni dia kena boleh semua lah Ustaz. Ya. Dia kena boleh jadi imam, jadi muazzin, jadi pemimpin dan Ya, sebagainya. betul. Baru boleh panggil Abang Long. Betul. Okey Ustaz. Okey, seterusnya. Jadi kita tengok pada ayat ni apa agaknya arahan soalannya. Okey, ini arahannya. Jelaskan syarah ijmali atau jelaskan ungkapan ayat di atas. Okey, sebenarnya soalan sebenar dia tak ada buat atau. Sebenarnya Ustaz nak nyatakan di sini, soalan A ni dia ada berapa bentuk. Pertama, dia boleh fokus kepada syarah ijmali atau dia terus kepada ungkapan ayat. Ungkapan ayat ni syarah tafsili. Maksudnya dia ambil ayat tu, ayat yang 2-3 perkataan, diminta dijelaskan. Okey. Kalau syarah ijmali keseluruhan ayat tadi, pelajar bagi terjemahannya. Oh, secara keseluruhan ayat sebut. Ya. Okey. Itu syarah ijmali. Ataupun mesej ayat. Mesej ayat pun begitu secara keseluruhan. Okey. Okey, untuk tajuk Al-Quran, bahagian B ni, okey, tak apa. Kita tengok dulu jawapan GM kita sebelum kita pindah ke bahagian B. Dipersilakan GM kita. InsyaAllah saya Ustaz. Okey. Dipersilakan anak anda. Afifah. Ya, Afifah. Ini pun silakan. hebat ni. Ketua pelajar puteri kita. Oh, Masya-Allah. Patut spek dia besar. Silakan. Silakan Afifah. Okey. Berdasarkan ayat tersebut, secara ijmali terangannya ialah Allah menyatakan jika kamu memelihara, iaitu seorang memelihara anak yatim dan ingin mengahwininya, namun takut tidak berlaku adil, maka kahwinlah dengan mana-mana perempuan yang kamu sukai ataupun kamu berkenan, sama ada 2, 3 atau 4. Jika kamu takut tidak berlaku adil dengan mana-mana isteri kamu, maka kahwinlah dengan seseorang ataupun kahwinlah dengan perempuan ataupun kahwinlah dengan perempuan yang kamu Okey. Kahwinlah dengan perempuan yang kamu miliki. Yang itu adalah demikian adalah cara yang terbaik untuk mencegah kamu dapat melakukan kemungkaran. Dan berikanlah perempuan tersebut mas kahwin sebagai pemberian yang wajib. Dan jika isteri kamu memberi sebahagian mas kahwinnya dengan sesuka hati, maka gunakanlah pemberian yang hal tersebut dengan baik kesudahannya, insyaAllah. Ya. Okey Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih GM Hafifah kita. Okey, tahniah ya. Okey, kita tengok balik. Okey, itu apa yang GM Hafifah jawab tadi, itu syarah ijmali secara keseluruhan. Okey, sekarang ni Ustaz test mereka. Cuba fokus kepada wa in khiftum alla tuqsitu. Okey. Okey, apa maksud tuqsitu? Alla tuqsitu. Okey, silakan. Okey, silakan. Afifah. Okey, Allah itu maksud tidak berlaku adil. Okey, Allah ni, okey, tuqsitu ni dia fokus kepada perkataan adil, terjemahan. Perkataan serti bagi tuqsitu ialah adil. Tuqsitu adalah adil. Khiftum, bimbang, takut kan? Okey.
Dan ayat ni difokuskan kepada anak-anak yatim. Sebab apa? Masa tu asbabun nuzul. Ayat ni ada kaitan dengan anak yatim. Okey, seterusnya kalau kita tak mampu, arahan yang seterusnya, fankihu ma tabalakum. Maka berkahwinlah kalangan ma tabalakum, wanita-wanita yang kamu sukai, yang baik. Okey. Jadi sini ayat arahan. Mesti Dai Aiman tahu. Ayat ni berkaitan dengan apa? Ayat ni berkaitan dengan suruhan untuk berkahwin, Ustaz? Ya, betul. Nah, dan ada perkataan masna wa thulatha wa ruba'. Apa itu masna wa thulatha wa ruba'? Berkahwin 2, 3 dan 4. Masya-Allah. Kan? Tapi senyum pula si Afifah, Ustaz. Tapi biasa, Ustaz, orang perempuan ni dia suka part yang seterusnya, Ustaz. Dia suka part seterusnya. Apa tu, Ustaz? Ya, yang ini. Tapi nanti kita tengok pandangan mereka. Pandangan mereka, okay. Fa in khiftum alla ta'dilu. Tapi kalau ada kebimbangan kan, untuk berlaku adil, cukuplah seorang. So nanti, yang ini perempuan ke lelaki suka ni? Yang ni orang perempuan yang suka, Ustaz. Ya, betul. Dia kata, abang ni kalau tak boleh, nampak ni, Allah kata cukuplah satu. Cukuplah satu. Cukup satu. Ustaz, satu lagi Okey. Kita tengok keseluruhan ayat menunjukkan bahawa begitulah indahnya Islam. Begitulah indahnya syariat. Kan? Sebenarnya di sini membincangkan tentang hal perkahwinan. Jadi perkahwinan dalam Islam ada dua. Satu yang berbentuk poligami, masna wa thulatha wa ruba'. Satu lagi berbentuk seorang, fawahidah, iaitu monogami. Kedua-duanya syariat. Jadi ada orang memerlukan jalan monogami, ada orang jalan poligami. Jadi kita tak kata monogami lebih baik dari poligami. Tak. Menyebelahi mana-mana pihak tak ada, saya. Kedua-duanya itu syariat Allah. Alhamdulillah. Okey, kita nak dengar jugalah GM kita, apa pandangan mereka tentang poligami. Kita tengok ada tak soalan tentang poligami. Okey. Sebelum tu, sebelum kita pergi jauh, khusus tentang poligami, kita nak tahu asbab nuzul ayat 3 dan 4. Okey. Dipersilakan GM kita, siapa nak bantu, Ustaz? Ambil salah satu, ayat 3 atau ayat 4? Okey, Hanan, silakan. Apakah sebab turunnya ayat yang ketiga? Okay, baik. Bagi ayat yang ketiga, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha telah meriwayatkan bahawa ayat ini diturunkan berkenaan seorang lelaki yang mengahwini anak yatim. Tetapi dia mengahwini anak yatim ni bukan kerana atas unsur kecintaan, tetapi kerana inginkan harta pusaka yang dimiliki oleh anak yatim tersebut. Jelas tak? Tahniah. Betul. So makna tujuan perkahwinan bukan untuk membela, untuk memberi kasih sayang, tapi ada kepentingan di situ untuk harta. Sebab nakkan harta. Ya. Baik, Ustaz. Sebelum kita nak sambung ayat yang berikutnya, Ustaz, boleh kita berehat seketika? Boleh. Baik, kita kembali selepas ini. Road to Success STPM 2020 kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Road to Success STPM 2020. Hari ini kita dalam subjek syariah pecutan. Alright, baik, Ustaz. Tadi kita dah bincangkan tentang ayat tadi untuk suruhan berkahwin 2, 3 dan 4. Boleh kita terus lagi, Ustaz? Sebab ayat Quran ni dia tak boleh ambil separuh-separuh. Ya, betul, saya. Dia kena ambil keseluruhan daripada ayat tersebut. Nanti takut orang salah faham. Silakan, Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih pada Da'i Aiman. Okey, kita lihat soalan B pula. Bincangkan konsep keadilan dalam poligami Islam. Okey, yang ini kita persilakan GM, anak anda mana yang nak cuba? Saya, Ustaz. Okey, silakan. Aizat, ya? Silakan. Jadi konsep keadilan poligami ini ada dua. Pertama,
nafkah zahir. Kedua, nafkah batin. Contoh nafkah zahir seperti makanan, minuman, tempat tinggal. Nafkah batin pula seperti kasih sayang, giliran bermalam dan pergaulan kita. Itu contoh dia. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada anak anda Aizat. Okey, cuma sekarang ni bila sebut adil tu, kan, sudut bahasanya ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu baru adil. Jadi kita kena ukurlah kan kemampuan kita kan. Sama ada kita mampu untuk berlaku adil, tetapi insya-Allah kan sebenarnya apabila kita ada keyakinan dan kita ada Al-Quran, insya-Allah Allah akan bantu kita untuk menjadi seorang yang adil dalam JM kita sebut tadi Ustaz, bukan semata-mata adil daripada sudut kewangan. Ya, betul. Tapi disebutkan tadi ada kasih sayang pun perlu adil juga Ustaz kan? Betul. Jadi ada dua, satu lahiriah, satu yang berbentuk maknawi. Maknawi. Tapi maknawi ni tak boleh diukur. Itu hak Allah. Kan bab kasih sayang kan, bab kecenderungan. Itu sebab Rasulullah pun mengakui dalam ayat yang lain sebenarnya Allah ada hurai bab ni. Walan tastati'u an ta'dilu baina maksudnya walam tastati'u an ta'dilu kan bainan nisa, maksudnya tak mampu untuk nak balance kan bab kasih sayang tu. Tetapi bab yang zahir, apa yang zahirnya rumah mestilah ada. Janganlah seorang saja ada rumah kan. Kenderaan itu kena seimbang lah. Okey, faham Ustaz? Jelas jelas Ustaz. Alhamdulillah. Okey, kita tengok apa jawapan sebenarnya. Betul ke GM kita jawab tadi? Alhamdulillah. Okay, betul Betul Ustaz. Betul. So kita boleh bagi Aizat markah penuh. Okey, markah penuh untuk dia. Tapi yang syarat penting pada ilmunya. Syarat pada ilmu. Tapi maknanya tak cukup lagi lah untuk lulus untuk yang kedua, yang ketiga, keempat. Saya. Betul. Okey. Itu kena menuntut lagi. Dan kukuhkan iman insya-Allah. Ya Aizat, senyum lebar mereka. Okey Ustaz, silakan. Okey, jadi kita pindah kepada sebelum tu Ustaz nak tanya, kita tak seimbang. Kan sebab tadi hanya Aizat kan yang menjawab. Kita nak juga puteri kita. Apa respon dia orang Ustaz? Puteri senyap aja. Kita tengok ada sebab GM dia nak kita. cepat tukar ayat lain lah. Tukar ayat lain kata dia. Okey, siapa nak cuba puteri? Apa pandangan puteri tentang poligami ni? Nak dengar juga. Wardah ke siapa? Senyum lebar tu. Okey, Wardah. InsyaAllah saya bagi pandangan. Okay, pada pandangan saya, poligami itu pada macam mana nak cakap? Dia tak boleh cakap. Persepsi. Okey, silakan. Sorry. Sejujurnya saya sendiri menyokong poligami itu. Tapi saya nak kata persepsi perempuan pada zaman kini, wanita pada zaman kini harus ditukar. Ramai persepsi wanita pada zaman kini menyangka bahawa poligami itu membawa banyak keburukan. Tapi sebenarnya poligami itu, salah satu kebaikan poligami adalah untuk melindungi hak wanita dan untuk melindungi kebajikan wanita itu sendiri. Masya-Allah, tabarakallah. Ini wanita hebat ni. Ya, Dai Aiman sebenarnya dia bercakap dari hati. Ustaz pun terkejut ni. Kan seorang pelajar boleh memberi pandangan begini kan. Dan pengalaman Ustaz pernah berinteraksi dengan wanita juga. Apabila tanya pandangan dia, kenapa berpoligami? Kan dia kata dia memang daripada dulu, daripada sekolah bercita-cita untuk berpoligami. Bercita-cita Ustaz. Maknanya dia memang gembira dengan kehidupan begitu. Dan sekarang ni orang tu memang berpoligami. Masya-Allah. Dan Ustaz tengok dia memang hidup dalam keadaan bahagia keluarganya. Jadi sebenarnya nak cerita indahnya syariat yang Allah kurniakan kepada kita. Allah tahu keperluan kita manusia, jadi Allah bagi dua jalan. Ada hikmah Ustaz kan? Ya, betul. Dan mungkin nanti ada soalan hikmah poligami, tapi Ustaz tak nak bincang di sini. Itu anak-anak kena fikirkan sendiri. Yang tu pun saya pun susah juga nak jawab Ustaz, hikmah poligami ni. Berat soalan tu ya. Okey Ustaz, boleh kita terus lagi? Boleh. Okey, kita teruskan. Okey, kita pindah kepada ayat yang ketiga.
Dipersilakan anak anda Huda, GM Huda. Okey, Huda. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Okay, ayat 31 dah. Baik. Masa kita tak lama lagi. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Syukran anak anda. InsyaAllah sedap Huda bacaannya. kita. Sejuk kita di sini. Sejuk perut mak mengandung. Beku perut ayah. Jadi kita tengok contoh soalan, terangkan maksud potongan ayat berikut. Ini contoh soalan kita laju sikit. Okey, ini terus kepada jawapan dia, mengkisarkan suasana zaman jahiliah. Kan? Zaman jahiliah, cara orang jahiliah bertaubat ni dia tawaf keliling Kaabah dan sangat mengaibkan dia buang pakaian. Pakaiannya dia buang. Jadi dia tahu dalam keadaan telanjang sebab apa? Dia anggap pakaian tadi menyebabkan dia berdosa. Cara dia bertaubat. Jadi Allah jelaskan bahawa pakaian tu anugerah Allah. Jadi tak perlulah sampai tahap begitu. Pakaian jangan disalahkan. Kereta kita, rumah kita, janganlah bakar kenderaan kan. Beradu dengan isteri, dengan suami, kenderaan ataupun anak yang jadi masa. Bukan begitu. Sebenarnya kita kena betulkan diri kita. Cara bertaubat tu Ustaz Ya, betul dai. Okey, sebutkan nikmat Allah dalam ayat di atas. Okey, ini pun tadi dah jelas dah ada. Iaitu berhias dengan pakaian dan wangian untuk beribadah. Jadi pergi masjid pakai cantik-cantik kan. Ini terbalik kan. Kerja cantik, pergi masjid lebih kurang aja kan. Terasa pula saya Ustaz ya. Okey, minta maaf Ustaz cakap umum saja. Okey, seterusnya makan dan minum dengan tertib. Semuanya anugerah Allah. Kulu washrabu. Dan jangan membazir. Wala tusrifu Okey. Okey, kita tengok pula hadis. Okey. Pelajar yang cemerlang, calon STPM mesti menguasai kedua-dua bidang, ayat dan hadis. Okey, cuba tengok hadis ni. Agak panjang hadis ni. Okey, apa soalan daripada hadis ni? Berdasarkan hadis di atas, nyatakan maksud ungkapan hadis berikut. Okey. Okey, kita terus direct kepada siapa GM yang nak bantu Ustaz? Okey, silakan. Okey, silakan. Siapa tu? Yang Hadi, Huda. Huda. Silakan. Okey, baik. Yang pertama adalah thalathatun yubghiduhumullah, iaitu yang bermaksud 3 golongan yang dimurkai Allah. Ya, betul. Okay, baik. Yang kedua adalah fawada'u ru'usahum. Terus tengok situ letak, iaitu lalu meletakkan kepala mereka. Ya, betul. Yang ketiga, asyaykhu zani, orang tua yang berzina. Betul. Yang keempat, terakhir wal ghaniyul zalum, dan kaya yang zalim. Ya, so sebenarnya dua ni antara 3 golongan yang Allah benci. Dahlah tua, berzina pula tu. Dahlah kaya, lepas tu zalim pula. Lepas tu kaya membantu. Betul. Okey. So kita teruskan kepada soalan B. Terangkan 3 amalan yang dilakukan dengan ikhlas. Okey, ni kita kena tengok ayat baru anak-anak boleh jawab. Okey, dengan segera bantu Ustaz. Mana amalan yang pertama? Baca ayat aja, ayat bahasa Arab dia. Okey. Yang mana? Saya Ustaz. Silakan anak anda. Yang pertama, fa'tahu sirran la ya'lamu bi'atihi. Fa'tahu, mumtaz. Okey. Seterusnya. Yang kedua, faqama akhaduhum yatamallakuni wa yatlu ayati. Mumtaz. Okey, yang ketiga.
Dan yang terakhir, falakil adu. Falakul adu. Falakil adu. Fakhuddimu wa aqbala bisadrihi. Mumtaz. Okey. Jadi GM kita menguasai hadis ni. Dan apa juaran soalan, bila dia faham, dia boleh keluarkan jawapan. Fa'atahu sirran la ya'lamu, maksudnya orang yang ikhlas memberi sehingga kan orang lain pun tak tahu, secara melainkan rahsia, melainkan Allah. Yang kedua, ketika orang lain tidur, mereka ni bangun, bangun malam dan seterusnya membaca Al-Quran. Dan yang ketiga ialah orang yang berjihad, bermati-matian di jalan Allah. Fahuzimu, dia kalah. Kalah. Fa'aqbala bisadrihi, walaupun dia kalah, dia tetap berjuang. Sehingga apa? Hatta yuqtal au yafta, sehinggalah dia terbunuh ataupun dia menang. Ya, betul. Itulah 3 golongan yang Allah sukai. Jadi kita tengok semuanya ada dalam hadis, tak kan? Ya, itu yang saya kata, pada soalan ada jawapan. Hashtag pada soalan ada jawapan. Betul tak Ustaz? Tak susah kan? Betul. Cuma kita kena fahamlah hadis tersebut saya. Walaupun Dai Aiman tak belajar, tapi bila Ustaz terang hari ni, dah boleh ambil STP. Seronoklah Ustaz belajar macam ni, insya-Allah. Okey, kita laju sedikit. Sebab biasa Ustaz, kita baca hadis ni, kita baca sekali lalu je. Tanpa kita mengeluarkan kelebihan ataupun keburukan. Ya, kan? betul. Alhamdulillah. Okey, ini Ustaz ulang. Pastikan jangan silap terjemahan dan tengok arahan tu nyata dan sebagainya. Okey, kita laju sedikit. Okey, ini dah kita bincang sebelum ni. Okey, ini pun anak-anak dah kuasai, insya-Allah. Okey, ini pun Ustaz dah sebut dalam siri 1, tip membuat kesimpulan, kaitkan semula dengan kehendak soalan. Betul. Okey, contoh kesimpulan, tuntasnya kekayaan yang dimiliki adalah anugerah daripada Allah. Sebagainya adalah milik masyarakat yang perlu diagihkan. Ini contoh. Okey, boleh buat ayat sendiri. Okey, ini pun sama, dah cerita tadi. Okey, ni tip malam ni. Apa tip yang pertama? Semak 12 ayat dan 12 hadis. Okey, yang kedua, cuba fahamkan setiap ungkapan. Yang ketiga, ingat semula asbab nuzul. Dan yang keempat, isi penting setiap tajuk kita tahu. Tajuk ni apa isi penting dia kan? Dan so esok bila dapat aja ayat atau hadis, insya-Allah dia recall balik. Okey, baik Ustaz. Ini tips yang cukup bermakna pada seluruh pelajar. 12 ayat dan 12 hadis Ustaz. Ya, betul. Okey, baik. Jadi, jom kita ucapkan terima kasih sikit kepada Ustaz, boleh tak? Letak tangan di dada. Lepas tu ucap terima kasih Ustaz. Okey Ustaz, itu hashtag kita. Sebab sekarang Ustaz, kita ada murid-murid kita yang menghantarkan kad untuk sempena Hari Guru yang tak lama lagi kita nak sambut. Wow, hari ni kita ada kad yang special dekat tangan saya ni. Kalau kita tengok dekat sini ni, gambaran seorang ustazah dan seorang pelajar sedang membaca Al-Quran. Ketika itulah. Baik, dan kita tengok dalam ni, wow, ada love lagi dekat dalam ni kan. Kalau kita boleh baca, kepada semua pendidik yang bergerak, cikgu, teacher dan sebagainya, terima kasih kerana mengajar kami tentang adab dan ilmu sehingga kami menjadi orang yang berguna. Okey, baik Ustaz. Happy Teacher Day 2021. Baik, terima kasih atas kiriman daripada Auni Kristina binti Omar Yazid, Nam Kreatif SK Payemas, Tangkak, Johor. Terima kasih atas kiriman ini, dan kiriman ini sangat berharga untuk guru-guru kita. Baik, Ustaz, kita dah berada di akhir rancangan. Terima kasih kami ucapkan, dan kepada seluruh murid-murid SMK Agama Putrajaya, saya doakan semuanya dapat cemerlang dalam STPM. Baik, jom kita bye-bye sikit. Cuba bye-bye sikit. Okey Ustaz, terima kasih, dan terima kasih kepada semua. Kita berada di akhir rancangan Road to Success STPM
2020. Dan untuk episod yang seterusnya, kita akan berjumpa lagi dalam episod yang akan datang, Road to Success STPM 2020. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didik TV KPM